Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan kaitan falsafah dengan filem Anakku Sazali. Latar belakang filem. Filem Anakku Sazali mula ditayangkan di Pawagam pada 27 Oktober 1956 di Singapura dan jenis bahasa digunakan dalam filem ini adalah bahasa Melayu. Seterusnya ialah plot. Plot permulaan dalam filem ini ialah watak utamanya iaitu Hassan dan Sazali yang berwatakkan sebagai ayah dan anak. Dan plot perkembangan ialah apabila Mansur bersetuju untuk mengawinkan Mahani dan Hassan di Singapura. Setelah itu Hassan meneruskan minatnya kepada muzik dan berjaya menjadi seorang ahli muzik terkenal dan Mansur berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Rubia. Plot akhiran. Apabila Sazali berada di rumah ayahnya akibat ditembak polis dan tidak makan selama diburu polis. Setelah itu Hassan berdoa agar diberi petunjuk dan kekuatan dan akhirnya Sazali ditangkap polis di dalam biliknya setelah ayahnya menipu polis. Seterusnya, kerelawanan filem ini adalah dengan akidah Islamiah, asas pemikiran dan peradaban umat Sarawak Jagat. Tujuannya penting didatangkan agama Islam ke muka bumi ini melalui baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk mendidik manusia yang mempunyai nilai hidup murni dan bersistem. Okey, terdapat dua pengajaran dalam filem Anakku Sazali. Yang pertama, ibu bapa tidak boleh mendidik anak-anak dengan memberikan harta benda semata-mata. Hal ini kerana anak-anak akan merasa megah dan sombong dengan orang lain. Pengajaran yang kedua, kepercayaan ibu bapa terhadap anak-anak. Ibu bapa tidak boleh mempercayai anak-anak 100% kerana anak kita mungkin baik di depan kita namun berkelakuan berbeza di belakang kita. Seterusnya, falsafah dan cara berfikir. Falsafah merujuk kepada sesuatu ilmu yang mendasar kepada makna sebenar iaitu hakikat. Cara berfikir merupakan peranan penting dalam mentafsir sesuatu filem. Oleh itu, berikut merupakan analisis dan cara berfikir dalam filem Anakku Sazali. Yang pertama, kaedah abduktif. Kaedah abduktif merupakan teknik berfikir secara ke belakang iaitu thinking backward. Melalui teknik ini, penonton akan membuat reference. Oleh itu, reference daripada filem ini ialah didikan yang salah oleh ayah Sazali. Yang kedua ialah kaedah infaktif. Penalaran daripada kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum. Di sini kita dapat lihat Hassan beranggapan bahawa memberi anaknya kemewahan dan kasih sayang akan menjadikan anaknya cemerlang, walhal perkara itu adalah salah. Melalui kaedah filem ini, kita dapat lihat Hassan adalah seorang ayah yang penyayang dan baik. Namun, kesilapan Hassan ialah beliau tidak menyelitkan ketegasan dalam kasih sayang beliau. Falsafah yang mempengaruhi dan menjadi dasar dalam filem Anakku Sazali ini ialah antaranya realisme, iaitu melihat kepada alam kemudahan iaitu fizikal sebagai realiti. Pendidikan keimanan yang akan melahirkan rasa hormat kepada ibu bapa sebagai contohnya. Seterusnya ialah eksistensialisme, iaitu menerangkan kepercayaan seseorang individu di dunia adalah sendiri dan mesti mencari makna tentang kehidupan diri sendiri. Contohnya seperti Sazali yang menjadi ketua gangster dan melakukan jenayah di Singapura. Saya ingin menerangkan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Konsep yang pertama iaitu sifat berjimat cermat. Definisi berjimat cermat sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Dewan edisi keempat ialah berhemat-hemat, berhati-hati, terutama dalam penggunaan wang dan lain-lain. Berjimat cermat banyak faedah dan manfaat kepada individu, masyarakat dan negara. Amalan ini juga dapat menyemai sifat berdikari dalam diri seseorang. Namun demikian, ianya bertentangan dengan sifat Sazali kerana Sazali hanya menggunakan wang pemberian bapanya untuk memuaskan kehendaknya sahaja. Jelas menunjukkan bahawa dia tidak mengamalkan sifat berjimat cermat. Yang kedua adalah sifat bertanggungjawab. Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, bertanggungjawab bermaksud kewajipan yang dipikul oleh seseorang.
Fakta tersebut menunjukkan bahawa sifat bertanggungjawab adalah tindakan atau tugas yang harus dipikul oleh seseorang dan perlu menerima sebarang akibat sama ada positif atau negatif. Dalam filem tersebut, watak Sazali yang sudah dewasa telah melakukan hal yang tidak bertanggungjawab iaitu mencabul kehormatan Rokiah iaitu sepupu perempuannya. Ia menunjukkan bahawa Sazali memiliki perwatakan yang tidak bertanggungjawab kerana segala tindakan yang beliau lakukan hanya dilepaskan kepada bapanya Hasan. Hal ini kerana beliau menganggap bahawa segala perbuatannya merupakan tanggungjawab yang harus dipikul oleh bapanya sendiri. Seterusnya, konsep rukun negara. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini bermaksud setiap warga negara Malaysia mempunyai pegangan agama yang tersendiri. Watak Sazali dalam filem Anakku Sazali ini menunjukkan dia tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh dan menjadikan kepribadiannya itu buruk. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Menunjukkan bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka yang di-Pertuan Agong iaitu Ketua Negara Malaysia. Watak Sazali dalam filem Anakku Sazali ini memaparkan perilaku Sazali yang sudah menjadi ketua gangster ketika meningkat usianya. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Beliau iaitu Sazali secara terangnya telah mengganggu kontrak sosial rakyat terhadap perlembagaan persekutuan dengan melakukan jenayah berat seperti merompak bank dan memperkosa wanita. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Merujuk kepada keadilan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Watak Sazali yang telah melanggar kedaulatan undang-undang sejak kecil lagi dengan melakukan vandalisme. Yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku supaya dapat mewujudkan negara yang bersopan santun dan bersusila. Sazali telah pun menjadi anak yang kurang ajar kepada bapanya sehingga sanggup menipu kepada bapanya sendiri. Konsep sejahtera. Kaitan filem ini dengan konsep sejahtera perlu difahami dalam konteks mikrokosmik dan juga makrokosmik. Terdapat 3 konsep sejahtera iaitu masyarakat, ekonomi dan juga budaya. Masyarakat yang merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama di satu tempat. Ia dapat dikaitkan di mana P. Ramlee dikejar oleh penduduk kampung pada waktu malam kerana disangka pencuri akibat tindakan beliau yang melihat Mahani di rumahnya pada waktu malam. Seterusnya adalah ekonomi. Ekonomi dia merupakan sains sosial yang mengkaji sumber untuk memenuhi kehendak manusia. Iaitu pada masa tersebut ada juga masyarakat yang menggunakan perahu dan juga basikal sebagai pengangkutan mereka untuk pergi ke pasar atau ke mana-mana saja destinasi. Yang sekali adalah budaya, merupakan tingkah laku sosial yang terdapat dalam masyarakat manusia. Pada masa tersebut, Hasan sebagai P. Ramlee amat meminati muzik sehingga P. Ramlee sanggup berkorban untuk mendapatkan sebuah viola pertamanya walaupun beliau tiada makanan dan juga tempat tinggal. Kesimpulannya, dalam filem Anakku Sazali, kita dapat lihat bahawa dalam kehidupan beliau tidak pernah sekalipun kita melihat pendidikan keimanan yang asas, iaitu takwa kepada Allah SWT dan kasihkan Rasulullah yang diterapkan oleh Hasan bapa Sazali. Walau bagaimanapun, untuk mengambil kisah Sazali ini sebagai teladan bagi kehidupan realiti, kita juga harus mengambil kira penerapan pendidikan keimanan untuk dijadikan iktibar. Inilah yang menjadi punca kepada segala permasalahan Sazali. Selain itu, didikan ibu bapa hendaklah tidak berlandaskan harta benda semata-mata dan ingatlah bahawa melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Sekian, terima kasih.